Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam with care. Kembali lagi ke rancangan Written with Care, We Care, We Manage. Rancangan terbitan My Future Jobs Broadcast Center yang dibawakan khas secara langsung kepada anda oleh cawangan Return to Work bahagian perkhidmatan pekerjaan Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Saya Nur Ifah binti Abdullah, pengacara anda untuk episod ke-10 Written with Care. Apa khabar buat semua penonton di luar sana? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bagi penonton yang pertama kali menonton rancangan Written with Care, program ini adalah bertujuan memberi maklumat lanjut berhubung program RTW Perkeso dan juga lain-lain perkhidmatan yang ditawarkan menerusi program RTW ini. Ditubuhkan semenjak tahun 2007, program RTW Perkeso bertindak dalam membantu pencarum Perkeso yang mengalami ketidakupayaan atau menghidap penyakit untuk kembali semula bekerja. Selari dengan perkembangan semasa, program RTW Perkeso juga telah melebarkan lagi perkhidmatan di dalam pelbagai aspek. Dan pada hari ini, kami bawakan tetamu istimewa kepada anda, penonton di luar sana, iaitu dua jemputan khas. Bagi segmen yang pertama ini, bersama saya adalah Disability Management Specialist iaitu Encik Muhammad Asri bin Yahya, dan bersama beliau pada hari ini ialah Encik Ahmad Rafizi bin Ismail yang merupakan peserta program Return to Work di bawah jagaan Encik Muhammad Asri. Apa khabar Encik Asri dan Encik Rafizi? Baik, Alhamdulillah Cik Ifah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagi episod ke-10 ini, saya mempunyai persoalan yang bakal diajukan kepada kedua-dua tetamu jemputan kita pada hari ini, yang mana bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini iaitu kisah kita, testimoni orang berinsurans Return to Work. Boleh Encik Asri kongsikan kepada penonton di luar sana akan sedikit latar belakang Encik Asri dan sudah berapa lama Encik Asri berada di dalam bidang pengurusan hilang upaya ini? Baik Cik Ifah, selaku pengacara kita program pada hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada unit cawangan Return to Work kerana sudi menjemput saya selaku Disability Management Specialist Perkeso Negeri Terengganu di bawah cawangan Return to Work, dan juga peserta saya iaitu Cik Ahmad Rafizi bin Ismail. Jadi dekat sini saya ingin memaklumkanlah bahawa saya telah dilantik sebagai pengurus kes sebelum ini pada tahun 2011 November, yang mana pada asalnya saya telah ditugaskan Cik Ifah di Pejabat Perkeso Batu Pahat. Dekat sana saya memulakan tugas sebagai pengurus kes Cik Ifah, yang mana kita ni sebagai pengurus kes lebih kepada menguruskan kes kehilang upaya pencarum-pencarum Perkeso yang mengalami masalah dari segi hilang upaya, sama ada dari segi kemalangan jalan raya, kemalangan tempat kerja, ataupun disebabkan penyakit yang timbul dalam kehidupan mereka ya. Tetapi mereka ni kita tekankan disebabkan mereka ada potensi ataupun bermotivasi untuk kembali bekerja. Dekat situlah kita bermulanya program pengurusan hilang upaya ni, supaya kita dapat membantu dengan lebih dekat, lebih detail, lebih tahu bagaimana kehidupan mereka di sana. Jadi di Batu Pahat saya bermula dengan pengurus kes, sehinggalah saya ditukarkan balik ke Pejabat Perkeso Kajang pada tahun 2015. Selama 5 tahun juga saya berada, selama 2015, 16, 17 dan 18, 19 saya ditukar balik ke kampung halaman saya, iaitu di Pejabat Perkeso Negeri Terengganu Cik Ifah. Jadi dekat sini saya rasa macam sangat bertuah lah untuk Cik Ifah, sebab dipilih untuk memegang jawatan pengurus kes ni Cik Ifah. Apa yang istimewa dekat sini Cik Ifah, saya nak maklumkan Cik Ifah, kita lagi dekat tau dengan peserta-peserta program Return to Work ni. Kita dapat mengetahui kehidupan dia macam mana, penyakit dia macam mana kan. Jadi dekat situ kita boleh menguruskan mereka dengan lebih senang, terutama yang bermotivasi untuk kembali bekerja ni. Tapi yang lebih menarik sekali adalah kita sebagai pengurus kes dapat berbincang dengan lebih detail, dengan lebih mendalam berkaitan dengan sakit ataupun diagnosis dari segi klinikal punya maksud dia, penyakit yang timbul ataupun
kecederaan yang timbul akibat kemalangan yang dialami itu. Jadi dekat situ kita boleh berbincang bagaimana untuk kita membantu atau untuk memulihkan pencarum-pencarum kita ni untuk kembali pulih dan kembali bekerja dalam keadaan baik, dan kita boleh kekalkan dia di tempat kerja yang mana dengan majikan asal dia, ataupun kita boleh kembalikan dia bekerja dengan majikan baru dengan kerja baru, ataupun kerja berbeza dengan kerja sama dengan majikan berbeza, kerja serupa dengan majikan berbeza. Dan akhir sekali mungkin kalau tak ada sangat tu, kita mendidik beliau lah untuk terus ke alam pekerjaan, iaitu kerja sendiri. Jadi itulah pengalaman sedikit yang boleh saya kongsi bersama penonton di luar sana dan juga Cik Ifah sendiri sebagai pengacara hari ini. Apa itu tugas pengurus kes dan juga peranan pengurus kes lah. Terima kasih Cik Ifah. Cukup luas ya pengalaman Encik sepanjang berkhidmat. Okey, kita beralih kepada Encik Rafizi pula. Boleh Encik Rafizi memperkenalkan diri dan ceritakan bagaimana Encik Hafizi menyertai program Return to Work Perkeso ini. Silakan. Okey, terima kasih Encik Pengacara. Saya Ahmad Rafizi bin Ismail, berusia 37 tahun, berasal dari Dungun, Terengganu. Sudah berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata. Dan sekarang saya menetap di Kuala Terengganu. Okey, sebelum saya sakit dan terpaksa menjalani pembedahan pemotongan kaki sebelah kanan dari bawah lutut ke bawah, saya bekerja sebagai penyelia tapak di sebuah projek, sebuah penyelia tapak di sebuah syarikat kontraktor di Kuala Terengganu. Pekerjaan saya sebelum tu memang agak mencabar jugalah. Mencabar bagi saya, agak mencabarlah sebab terpaksa sentiasa pergi ke tapak projek untuk melihat pembinaan yang baru dibina. Setiap hari saya sentiasa kena menaik tangga, mengangkat barang berat, memanjat bangunan, dan ada kalinya saya terpaksa naik ke bumbung untuk melihat apa masalah di atas sana lah. Memang mencabar jugalah sebelum ni kerja saya. Selepas saya sakit, terpaksa dirawatlah di klinik klinik pesakit luar di Hospital Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Saya terpaksa berhenti kerja. Terpaksa berhenti kerja lah ya. Terpaksa berhenti kerja lah. Lepas tu saya menjalani inilah, pergi hospital. Saya membuat pada mulanya saya ingatkan saya penyakit kencing manis. Pada mulanya saya sakit kaki belah kanan saya macam benjolan air, macam kudis. Benjolan air. Saya pada mulanya ingat kencing manis, tapi doktor yang merawat saya ni menyarankan saya pergi jumpa pakar. Bila selepas saya jumpa pakar, saya dapati kaki saya dia jumpa pakar buat CT scan. Lepas tu saya dapati kaki saya darah tersumbat, saluran darah tersumbat. Dan doktor menasihati saya supaya buat operation potong kaki. Itulah. Saya memang rasa sangat terkilan dan sedih lah. Terpaksa untuk membuang kaki. Menerima itulah laporan doktor tu, rasa sangat sedih lah.
Okey. Lepas tu saya buat operate, saya terimalah, saya pergi buat operate. Redo. Reda je, saya terpaksa buat. Okey, bagaimana Encik Rafizi menyertai program Return to Work ini? Okay. Selepas saya menjalani latihan rehab dan cara kerja di klinik kesihatan, klinik pesakit luar juga, dekat Hospital Nur Zahirah, kaki tangan yang merawat saya itu telah mencadangkan ilat, memohon ilat lah dekat memohon ilat, dan dia telah membantu saya untuk memohon ilat. Selepas tu saya dipanggil oleh jemaah doktor dan pegawai Perkeso. Kami berbincang dan pegawai Perkeso dan jemaah doktor dan pegawai Perkeso tu telah mencadangkan saya untuk memakai kaki pasu, memandangkan saya ni masih muda dan dapat menjalani masih muda dan masih bersemangat dan boleh bekerja. Semula. Dia mencadangkan saya untuk buat kaki pasu lah. Tapi saya kurang keyakinan selepas dapat tu, sebab saya tidak pernah tidak biasa satulah. Tidak biasa. Lepas tu macam mana untuk mengurus selepas pakai kaki pasu tu, cara penggunaannya. Tidak berapa lama saya dihubungi oleh pegawai Perkeso, iaitu Cik Asri lah. Cik Asri dan mungkin sadang dia nak berjumpa saya dan pergi ke rumah saya lah, berjumpa dengan saya Untuk melihat keadaan Cik. Untuk melihat dan dia menceritakan lah pasal kemudahan dan program yang Perkeso telah buat lah. Faham. Di situ. Lepas tu masa itulah saya dapat memahami, saya rasa semangat untuk menyertai program Return to Work ni. Okey, dari sudut pandangan Encik Rafizi, apa yang Encik rasakan apabila ada seseorang daripada Perkeso membantu Encik dan akhirnya boleh kembali bekerja semula? Okey. Selepas Cik Asri datang ke rumah saya, dia menceritakan pasal kemudahan latihan yang Perkeso buat. Tapi sebelum ni memang saya tak tahulah Perkeso telah ada program seperti ni. Macam pusat rehabilitasi pun saya pun tak tahu sebelum ni. Selepas Cik Asri datang cerita pada saya rasa teruja jugalah. Saya sebelum ni saya ingatkan Perkeso hanya untuk orang yang kemalangan saja. Saya tak tahu yang saya sakit macam ni pun dia buat macam ada buat latihan untuk membantulah orang macam saya. Lepas tu selepas Cik Asri cakap cerita apa semua, saya sangat berminatlah. Saya pun bersemangat sebab saya pun rasa saya masih muda, saya boleh buat kerja lagi dan saya ada tanggungan. Saya pun menerimalah untuk menyertai program ni, program Return to Work ni, untuk pergi ke buat latihan fisio di Rehab Melaka dan masuk program Return to Work. Okey. Bagaimana pula dengan Encik Asri? Apakah antara intervensi ataupun usaha yang telah dilaksanakan oleh Encik Asri selaku DMS Specialist Return to Work Perkeso di dalam menyela kes Encik Rafizi ini? Okey, Encik Rifah ya. Sekarang ni apa benda yang saya buat lakukan untuk Cik Rafizi? Pertama sekali memang kita menerima kes tu ada rujukan daripada hospital. Salah seorang doktor yang merawat dia lah di klinik rehabilitasi
Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Jadi dekat sini intervensi yang pertama kita jalankan adalah perbincangan dengan pihak doktor itu tersebut. Perbincangan demi perbincangan kita lakukan supaya memastikan keadaan Encik Rafizi ini berada dalam kondisi yang baik untuk sebelum diberi rawatan pemulihan, terutamanya dari segi pre-prosthesis. Jadi dekat sini saya lebih sukalah kalau saya setiap kali perbincangan tu saya akan menggunakan pandangan daripada pihak pakar juga ataupun doktor yang merawat. Sebab sejujur saya beritahu, saya ni bukanlah background dari segi fisioterapi, occupational therapy kan, tetapi apa peluang yang diberikan ni saya akan guna sebaik mungkin. Saya akan buat perbincangan dengan pihak doktor lah, daripada diagnosis di awal, keadaan dia, lepas tu saya akan bertanya balik dengan pihak doktor current diagnosis dia, lepas tu prognosis dia, dan dekat situlah kami dengan doktor ni mencari jalan penyelesaian yang mana sekiranya beliau boleh menjalani pemulihan, saya akan minta daripada jasa baik daripada doktor untuk keluarkan memo bagi memudahkan saya sebagai DMS untuk mengeluarkan GL, guarantee letter ataupun surat jaminan kepada beliau bagi memudahkan beliau ni menjalani rawatan di pusat rehabilitasi Perkeso Sdn Bhd di Melaka, Cik Fah. Jadi dekat sinilah intervensi yang pertama saya lakukan, perbincangan dengan doktor. Yang kedua, saya menggunakan intervensi yang mana membantu beliau, menyalurkan beliau ke pusat rehabilitasi. Di sana beliau sendiri dapat memahami ataupun menjalani bagaimana sebenarnya rawatan pemulihan dijalankan di sana. Sebab sebelum ni beliau pun menyatakan kepada saya bahawa saya tidak pernah mendengar apa yang berkaitan dengan pusat rehabilitasi Perkeso ni. Tetapi bila saya telah menjalankan kepada beliau lagi bersemangat. Jadi dekat situ saya menggunakan poin ataupun masa ataupun peluang untuk saya grab dia ataupun saya lagi dekat dengan dia untuk dia masuk ke pusat rehab tersebut, Cik Fah. Jadi dekat sini tak ada masalah untuk dia lagi menjalani rehabilitasi tersebut. Dekat situ juga saya selaku DMS di Negeri Terengganu, saya juga berhubung dengan DMS ataupun pengurus kes di Pusat Rehabilitasi Perkeso Sdn Bhd Melaka untuk memaklumkan berkaitan dengan kemasukan beliau bila, lepas tu bagaimana rawatan dijalani, lepas tu bagaimana cara beliau di sana semasa menjalani di sana rawatan di sana. Saya juga berhubung juga dengan beliau ketika itu di pusat rehab, yang mana waktu itu kami tidak berhubung melalui telefon tetapi WhatsApp saja. Sebab di sana dimaklumkan line tak berapa clear. Tapi saya menggunakan WhatsApp tersebut untuk mengetahui lah perkembangan Cik Rafizi macam mana. Cik Rafizi pada nada suara atau dari segi tulisan yang dimaklumkan dalam WhatsApp tu memang sangat gembira lah dengan perubahan dan juga latihan diterima di sana. Sebab kita membekalkan kaki palsu. Jadi apabila kaki palsu pada beliau memanglah orang yang pertama menerima kaki palsu dan tak pernah mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan betul, bagaimana menggunakan lebih maksimum. Dekat situ yang dia gunakan. Jadi dia sangat gembira dan berterima kasih kepada Perkeso kerana memberi peluang kepada beliau untuk teruskan kehidupan beliau, diberi peluang untuk terus menjalani rehabilitasi di sana lah. Itulah saja Cik Ifah yang dapat saya bagi intervensi sepanjang saya menjaga Encik Rafizi di bawah silian saya di bawah program Return to Work ni lah, Cik Ifah. Okey, terima kasih Cik Ifah. Itu antara intervensi ataupun usaha Encik Asri. Bagaimana pula dengan kemudahan ataupun faedah yang diterima oleh Encik Rafizi sepanjang beliau mengikuti program Return to Work ini? Okey, yang berkaitan dengan faedah faedah ni kalau diikutkan saya masa penilaian awal pertama kali hari tu saya dah memaklumkan kepada beliau lah berkaitan faedah-faedah Perkeso yang layak kepada beliau. Memandangkan beliau ni adalah seorang yang diserang sakit
Kalau dulu semasa saya bincang dengan doktor kata beliau menghadapi masalah saluran darah pada kaki kanan tersumbat dan juga ada penyakit kencing manis dan darah tinggi. Tetapi apabila saya selidik, saya semak melalui sistem di dalam perkeso ni, beliau telah dirujuk oleh doktor untuk pembekalan kaki palsu. Jadi dekat situ saya memaklumkan kepada beliau lah bahawa faedah yang layak kepada beliau memang boleh dari segi pencen ilat, tetapi pencen ilat ni keputusan dia hanya kepada sidang jemaah doktor di bawah program ilat, di bawah pencen ilat. Jadi dekat situ saya memaklumkan kepada beliau keputusan tidak disahkan ilat, tetapi jangan sedih bahawa keputusan itu hanya semata di kertas sahaja, ya. Tetapi kita tengok pada pengesyuran doktor yang mana Cik Rafizi memerlukan rehabilitasi. Dekat situ rehabilitasi dan show daripada doktor, jemaah doktor juga mengesyorkan supaya menyertai program return to work. Jadi dekat situ kita ambil faedah yang layak untuk dia, ya, untuk Cik Rafizi. Walaupun orang kata tidak mendapat pencen, tetapi dia di side lain ni dia mendapat pemulihan, kemudahan dari segi pemulihan rawatan, pemulihan rehabilitasi di pusat rehabilitasi Perkeso di Melaka tu. Saya amat berbangga lah, memang terkejut, memang dia sangat teruja dan sangat orang kata nak pergi ke pusat rehab tu. Jadi memudahkan cara kita lah untuk membantu. Dari kat situlah dia dapat kemudahan yang sempurna lah bagi seorang yang hilang upaya ni untuk mendapatkan segala rawatan dari segi manusia, robot, semua ada dekat sana. Jadi dekat situ hasilnya memang sangat memberangsangkan lah dan sangat membantu Cik Rafizi. Ya? Itu jadi faedah lah, kemudahan pun macam tu jugalah Cik Fah. Adakah Encik Rafizi ni masih memerlukan pantauan sehingga kini atau bagaimana ya Encik Asri? Buat semasa sekarang ni Cik Rafizi, selepas saya menjalani penilaian di tempat kerja beliau memang seorang yang tiada masalah untuk melakukan kerja-kerja yang diarahkan oleh pihak majikan, dan juga dengan persekitaran kerja yang dia ceburi itu memang tiada masalah. Saya akan membuat pemantauan ni dalam masa 3 bulan selepas tarikh kita buat penilaian tu, dan selagi ada masalah ataupun wujudnya masalah di pihak Cik Rafizi, saya sendiri menawarkan diri saya kepada Cik Rafizi sendiri supaya menghubungi saya pada bila-bila masa sekiranya ada keraguan ataupun masalah yang boleh mana kita boleh berkongsi, kita boleh, pihak Perkeso boleh membantu. Ya. Yang terbaru Cik Rafizi dia maklumkan pada saya berkaitan dengan masalah sedikit kerosakan pada kaki palsu, ya. Jadi dekat situ kita dah maklum kepada beliau yang mana sekiranya ada masalah yang boleh menyebabkan penggunaan kaki palsu terhad, buat laporan kepada pihak Perkeso. InsyaAllah pihak Perkeso akan bantu untuk mengembalikan atau memberi kaki palsu yang barulah dekat sini. Itu sajalah Encik Rifah. Okey Encik Asri. Dan Encik Rafizi pula bagaimana? Apakah kebaikan atau manfaat yang Encik Rafizi dapat rasakan setelah menerima segala kemudahan yang disebutkan tadi ataupun faedah oleh Encik Asri sebentar tadi? Alhamdulillah, banyak kebaikan yang saya dapat daripada program Return to Work yang dapat memberi semangat kepada saya dan terus berfikiran positif walaupun saya keadaan saya jadi OKU dan saya dapat melakukan kerja seperti orang biasa lah. Okey Encik. Berikut merupakan kebaikan dan manfaat yang disebutkan oleh Encik Rafizi sebentar tadi. Okey Encik Asri, dari sudut kacamata Encik Asri pula, apakah cadangan atau penambahbaikan yang boleh dilakukan menerusi program Return to Work Perkeso ini dalam pengurusan kes-kes hilang upaya dalam usaha kita untuk melebarkan lagi sayap penyampaian perkhidmatan kepada pemegang taruh di luar sana? Soalan ni mencabar juga ni Encik Fah. Tapi macam inilah, pada pandangan saya,
sebagai seorang DMS Disability Management Specialist, saya berpandangan pengurusan kes hilang upaya ini memang baguslah. Ini yang saya daripada hati saya memang terbaik sebab yalah macam mana saya maklumkan tadi, dia membantu untuk pemulihan, memberi faedah kepada pencalon perkeso yang mana di luar sana tidak dapat dari segi kewangan ataupun klaim tuntutan dari segi kemalangan atau penyakit, tetapi dia dapat rehabilitasi yang layak untuk beliau. Jadi dekat sini saya berpandangan sebagusnya adalah kita di unit di cawangan return to work ni kekalkan dari segi promosi kepada majikan luar sana ataupun kepada orang awam berkaitan apa itu return to work program, apa itu pemulihan di bawah program return to work, faedah-faedah di bawah program return to work. Kerana tanpa promosi ni, saya berpandangan orang awam tidak akan mengetahui apa itu sebenarnya program return to work. Ya, Cik Fai? Ya. Ibarat macam itulah. Dan kalau boleh, saya mengharapkan cawangan return to work ni mewujudkan seorang panel di dalam jemaah doktor untuk mewakili di bahagian rehabilitasi, yang mana saya rasa berpandangan penting seorang doktor background rehabilitasi ataupun pakar rehabilitasi berada bersama dengan doktor-doktor di dalam sidang jemaah doktor tu. Kerana disebabkan apa yang masalah dialami oleh pencarum kita ni sebenarnya Puan Ifah, Cik Ifah, maafkan saya, kebanyakan yang melibatkan patah anggota badan, putus anggota badan, lepas tu melibatkan saraf. Jadi dekat situ peranan pakar rehabilitasi ini sangat penting. Sebab dia lebih tahu bagaimana cara untuk mengatasi bagi orang yang mengalami masalah saraf, bagaimana untuk mengatasi masalah saraf. Dan sekiranya orang yang mengalami patah kaki, bagaimana dia nak mengatasi masalah patah kaki. Jadi dekat situ pakar rehab ni boleh bersama-sama dengan sidang jemaah doktor yang lain memberi keputusan yang selayaknya untuk kepada pencarum perkeso sama ada layak ataupun tidak. Jadi dekat situ pandangan saya yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi return to work coordinator. Return to work coordinator ni bagi saya sangat bagus dia punya program kepada pendedah kepada pihak majikan ni, Cik Fah, berkaitan dengan bagaimana kita nak menguruskan pekerja-pekerja yang mengalami masalah dalam upaya, Cik Fah. Jadi dekat situ secara tidak langsung majikan tu sendiri dapat mengenal pasti atau mendekatkan diri kepada pekerja tu. Bagaimana kemalangan berlaku, apa yang perlu dilakukan oleh majikan sepanjang tempoh pekerja tersebut diberi cuti sakit. Lepas tu bagaimana nak membantu pekerja tersebut masuk kembali bekerja semula, sama ada modifikasi tugasan ataupun modifikasi di tempat kerja dia. Jadi dekat situ saya mengharapkan supaya cawangan return to work ni dapat bekerjasama ataupun dapat mewujudkan satu pengiktirafan kepada pihak majikan yang mana setaraf dengan kita punya agensi-agensi lain lah. Ya, sebagai contoh yang saya sebutkan OSHA, JKKP dan yang seangkatan dengan inilah, supaya benda ni majikan dapat nampak kepentingan pengurusan kehidupan upaya di tempat kerja, Cik Eva. Jadi di situlah saya berpandangan bahawa program return to work ni boleh mencelikkan lagi mata ke orang awam bahawa pentingnya pihak majikan mencarum perkeso dan pekerja itu sendiri wajib mencarum perkeso, kerana tanpa perkeso mereka tidak akan dilindungi. Dan majikan sekiranya tidak mencarum perkeso kepada majikan pekerja dia, kebajikan pekerja juga tidak terbela.
Jadi di sini saya mengharapkan kepada majikan di luar sana ataupun orang awam di luar sana, mencarunglah dengan Perkeso, kerana Perkeso melindungi anda di mana-mana anda berada walaupun tidak bekerja. Itu Cik Fai. Baik. Berikut merupakan sedikit perkongsian daripada Encik Asri dan Encik Rafizi. Terima kasih diucapkan buat Encik Asri dan Encik Rafizi di atas kerjasama, masa yang diluangkan dan maklumat yang dikongsikan kepada kita semua. Sama-samalah kita mengambil manfaatnya. Sebelum kita tamatkan segmen Sebelum kita tamatkan segmen ini, dipersilakan Encik Asri dan Encik Rafizi untuk menyampaikan sedikit pesanan buat penonton di luar sana. Disilakan. Saya lagi Cik Fai. Okey, macam inilah saya begini, pekerja adalah jantung kepada sebuah syarikat ataupun sebuah majikan. Jika tidak dijaga, tak dibaja, tak beri makan minum yang baik, maka pekerja itu akan mengalami masalah yang mana tidak beroperasi dengan baik. Jadi dekat sini saya menyarankan supaya majikan jagalah kebajikan pekerja, mencarunglah Perkeso untuk pekerja. Kerana mereka itulah jantung kepada kita untuk mewujudkan satu organisasi yang lebih baik, produktif dan lebih cemerlang dan lebih membuka minda kepada orang-orang awam yang mana tiada mencarung Perkeso. Jadi, mencarunglah dengan Perkeso. Perkeso prihatin itu Perkeso. Silakan Encik Rafizi. Kepada pecarung Perkeso di luar sana, jika anda mengalami masalah seperti saya, pergilah ke pejabat Perkeso yang terdekat dekat anda untuk mendapat maklumat. Terima kasih di atas pesanan tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini. Diharapkan pesanan tersebut dapat memberi manfaat buat semua. Baiklah, kita akan berehat seketika sebelum ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita kembali sebentar lagi. Hello, nama saya Bendy Marjen. Sekarang umur saya 39 tahun. Saya sekarang tinggal di Kampung Tobon Bukit, Mengatal. Dan sekarang saya sudah bekerja di Limerian Kota Kinabalu sebagai komistri, sebagai pastry. Saya kena stroke tahun 2018. Masa-masa kena mula-mula tu macam melemah saya badan sebelah. Dari sana memang susah saya punya pergerakan. Masa mula-mula pun bercakap pun tidak jelas, tidak dengar. Orang lain pun tidak paham. Nama saya ialah Sing Yen Yao. Saya ialah pegawai pemulihan perubatan cara kerja dari Hospital Queen Elizabeth. Juga adalah ketua unit pemulihan cara kerja di unit saya bertugas. Pada peringkat awal, Encik Bendy telah dibawa oleh pegawai Perkeso, Encik Petro, ke pusat pemulihan kami melalui Jabatan Rehabilitasi Perubatan, dan dia telah melalui penilaian yang berterusan, dan penilaian ini lebih menjurus kepada memfokus pemulihan pekerjaan dia. Dan kita dapati dalam proses itu beliau mempunyai kekurangan dari segi menggunakan body mekanik dia dengan baik. Dengan keadaan tangan dia yang masih dalam keadaan yang spasmnya agak tinggi, dengan keseimbangan badannya yang boleh menggugat kestabilan dia semasa bergerak dan berdiri. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di dalam rancangan Written with Care, We Care, We Manage. Episod ke-10 dengan tajuk Kisah Kita, testimoni program Return to Work. Sekarang kita berada di segmen kedua bagi episod ke-10 ini bersama-sama dengan saya. Untuk segmen kedua ini melalui dalam talian adalah Disability Management Specialist Return to Work Pejabat Perkeso Negeri Sabah, iaitu Puan Nur Azlinda binti Aco, dan Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan juga dari Pejabat Perkeso Negeri Sabah, iaitu Encik Patro Eljun Maidau, serta salah seorang peserta program Return to Work Perkeso yang telah mengikuti program
Return to Work iaitu Encik Bendy Marijin. Di segmen kedua ini, kami akan membuat perkongsian berkenaan program Return to Work Perkeso kepada semua penonton di luar sana. Apa khabar tetamu-tetamu jemputan kita yang jauh dari negeri di bawah bayu pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya akan bertanyakan soalan kepada Puan Azlinda dan Encik Patro. Okey, boleh Puan Azlinda dan Encik Patro ceritakan kepada penonton di luar sana sudah berapa lama berada di dalam bidang pengurusan hilang upaya? Dan kita mulakan dengan Puan Azlinda terlebih dahulu. Silakan. Saya mula terlibat dan berkecimpung secara serius dalam bidang pengurusan hilang upaya ini sejak tahun 2018, yang mana pada tahun tersebut saya mula menguruskan kes-kes hilang upaya dalam kalangan pencarum-pencarum perkeso, terutamanya pencarum yang berada di negeri Sabah. Silakan Encik Patro pula. Baik, saya mula berkecimpung dalam pengurusan hilang upaya sejak masuk ke pejabat Perkeso Negeri Sabah iaitu pada tahun 2021 dan memegang peranan sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan yang membantu pencari kerja daripada peserta Return to Work dan juga orang kurang upaya di Negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, baik. Okey, Encik Bendy, boleh perkenalkan diri dan daripada saluran manakah Encik mengetahui akan program Return to Work Perkeso ini? Nama saya Bendy Marijin. Umur saya sekarang 39. Sekarang saya bekerja di Hotel Linden atas bantuan Perkeso lah. Saya dapat tahu ni Return to Work ni program lepas kena telefon Puan Linda sebab menghadiri jemaah doktor. Dari sana saya dapat tahu. Lepas itu di sana Puan Linda kasih terang sedikit macam mana untuk apa untuk pemulihan, untuk dapat bekerja semua nanti sampai sekarang lah. Okey, Cik Bendy. Apakah cabaran atau rintangan yang ditempuhi oleh Puan Azlinda dan Encik Patro sepanjang mengendali atau menguruskan kes Encik Bendy menerusi program Return to Work Perkeso ini? Encik Patro, silakan. Okey, untuk cabaran dan juga rintangan dalam penempatan pekerjaan di negeri Sabah khususnya adalah keterbukaan majikan dalam menerima pekerja daripada peserta Return to Work dan juga orang kurang upaya. Dan mereka percaya bahawa golongan ini, kumpulan ini tidak mampu memberi produktiviti kepada mereka. Itu adalah cabaran utama dalam menempatkan pekerjaan daripada peserta Return to Work dan juga orang kurang upaya di negeri Sabah. Bagaimana pula dengan Puan Azlinda? Okey, baik. Bagi pandangan saya, dalam pengurusan hilang upaya ni cabarannya sudah pasti berbeza-beza. Dan bagi saya untuk kes Encik Bendy Marijin, antara cabaran yang dihadapi adalah bagaimana kita nak pupuk semula keyakinan diri beliau tu bahawa keadaan akan jadi lebih baik dan beliau mampu untuk bekerja semula pada masa akan datang. Dan persoalan-persoalan mungkin mampukah saya menjadi lebih baik ataupun apa jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan keadaan saya macam ni. Saya rasa persoalan-persoalan yang timbul tu adalah normal, tetapi Alhamdulillah tim kami telah buktikan bahawa Encik Bendy beliau mampu untuk buat sesuatu dan kini telah berjaya untuk bekerja semula. Ya. Okey, berikut merupakan cabaran dan rintangan ya. Okey, bagaimana pula dengan intervensi yang dilakukan? Apakah intervensi ataupun usaha yang dimainkan peranan oleh Puan Azlinda dan Encik Patro sewaktu menyelia serta membantu Encik Bendy sehingga beliau kembali bekerja semula? Okey, untuk kes Encik Bendy ini, setelah beliau dirujuk ke program Return to Work, usaha awal kita adalah untuk kita bantu dari segi pemulihan dan juga rehabilitasi yang mana untuk kita tingkatkan kefungsian beliau terlebih dahulu.
Dan dalam proses ini, ianya melibatkan perbincangan antara tim multidisiplin ataupun kita gelar sebagai MDT berkaitan dengan tahap keupayaan semasa dan juga perkembangan dari semasa ke semasa Encik Bandi lah. Yang saya sebut tadi tu dari aspek fizikal ataupun biologinya. Dari aspek psikologinya pula kita keep on cuba yakinkan Encik Bandi bahawa beliau mampu untuk bekerja semula dan juga bersaing dengan masyarakat di luar sana. Dan selepas itulah, selepas kita yakinkan Encik Bandi, selepas itulah nama Encik Bandi kita masukkan untuk bantuan penempatan pekerjaan melalui worksite simulation program WSSP. Dan pada masa ini juga sekali lagi penglibatan daripada MDT tu yang terdiri daripada Perkeso, daripada pihak hospital melalui Jabatan Rehabilitasi, majikan itu sendiri saya tengok sangat memberangsangkan, terutamanya dalam menjalankan penilaian-penilaian berkaitan lah sehingga Encik Bandi berjaya diterima bekerja. Dan usaha kami sebenarnya tak terhenti di situ saja. Tim kami juga turut turun padang untuk melakukan lawatan dan juga penilaian tempat kerja semasa Encik Bandi dalam tempoh job trial untuk kita kenal pasti apa masalah atau limitasi Encik Bandi hadapi untuk menjalankan tugas. Dan alhamdulillah Encik Bandi berjaya untuk kekal bekerja sehingga hari ini. Okey, antara intervensi Puan Azlinda yang tu. Okey, bagaimana pula di pihak Encik Patro sendiri? Apabila saya menerima kes Encik Bandi daripada Puan Azlinda, pertama kali saya akan buat sesi profiling, iaitu menilai sama ada Encik Bandi ini ke arah pekerjaan apa melalui kelayakan akademik, pengalaman bekerja dan juga skill yang dia ada, minat yang dia ada untuk kita tengok pekerjaan yang sesuai untuk kita buat pemadanan pekerjaan. Selepas kita buat sesi profiling, kita akan buat job canvassing, kita akan cari majikan yang bersesuaian dengan kelayakan, pengalaman bekerja dan juga skill yang ada dan tidak lupa juga ketidakupayaan beliau. Melalui proses ini, kita cuba yakinkan majikan bahawa Encik Bandi ini mampu untuk bekerja. Pada mulanya, majikan agak risau dengan keselamatan Encik Bandi, tetapi bila kita yakinkan pihak majikan dengan sokongan daripada hospital, daripada pengurus kes, kita berjaya meyakinkan majikan untuk memberi Encik Bandi peluang selama 2 minggu untuk bekerja di Le Méridien Hotel. Dan selepas 2 minggu, majikan berpuas hati dan menempatkan Encik Bandi untuk bekerja di Le Méridien Hotel. Okey, Encik Patro. Bagaimana dengan penerimaan rakan-rakan sekerja Encik Bandi? Sepanjang Encik berkhidmat di Hotel Le Méridien tersebut sedari awal sehingga kini, lantaran Encik mempunyai sejarah penyakit dan merupakan peserta program Return to Work Perkeso. Di bekerja, start kerja sana sampai sekarang, semua kawan kerja semua pun support saya kerja. Bila dan tidak mau saya buat kerja berat, suruh buat yang tidak berat-berat lah, yang ringan. Kalau ada saya buat yang kerja yang penting, dia mesti pada tolong. Lepas tu dia paham keadaan saya, bagaimana keadaan saya, dia paham. Jadi dia selalu support saya dalam kerja. Begitu kan, oleh bekerja memang gitu, dia memang very supportive. Oke, macam oke, begitulah, macam masa oke, dia pun jaga saya, yang betul jaga saya, keadaan saya. Jadi mungkin saya tidak masalah bekerja di Le Méridien Hotel lah. Baik. Puan Azlinda, sewaktu mengikuti program Return to Work Perkeso, apakah kemudahan atau faedah yang diterima oleh Encik Bandi dan adakah kes Encik Bandi masih berkeperluan untuk dipantau sehingga kini? Okey, antara semenjak Encik Bandi masuk ke dalam program Return to Work Perkeso, antara kemudahan yang telah diberikan termasuklah bantuan peralatan pemulihan untuk membantu aktiviti seharian beliau pada ketika itulah.
Alright, dan faedah pemulihan jasmani dan juga bantuan penempatan pekerjaan di bawah program Return to Work Berkeso. Berbalik kepada soalan Puan Ifa tadi berkaitan dengan pemantauan, bagi hemat saya pemantauan masih perlu dilakukan untuk satu tempoh bagi Encik Bandi walaupun beliau telah kembali bekerja, sebab untuk kita kenal pastilah jika ada isu berbangkit yang dihadapi oleh Encik Bandi untuk pastikan beliau untuk kekal bekerja di Le Méridien Hotel. Okey, dan di pihak Encik Bandi sendiri, apakah kebaikan yang Encik boleh kongsikan kepada penonton di luar sana setelah menerima kemudahan atau faedah daripada Perkeso sehinggalah Encik selesai menjalani program Return to Work Perkeso? Kebaikan yang saya terima dari program saya bersekolah dapat bekerja semula. Sebab sebelum ini langsung saya tidak dapat bekerja. Lepas itu susah bekerja. Lepas terima ni program, sekarang saya sudah bekerja sampailah hari ini. Terima kasih juga sama Perkeso sebab ada membantu. Okey, terima kasih di atas perkongsian daripada Encik Bandi. Sebelum kita akhiri segmen kita, dipersilakan Puan Azlinda, Encik Patro dan Encik Bandi untuk menyampaikan sedikit pesanan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita mulakan dahulu dengan Puan Azlinda. Okey, buat penonton-penonton yang berada di luar sana, sekiranya anda, keluarga anda ataupun mungkin jiran tetangga anda mengalami bencana akibat daripada kemalangan ataupun penyakit, saya nasihatkan untuk jangan berputus asa. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh berkunjung ke pejabat Perkeso berhampiran ataupun melalui saluran-saluran berkaitan untuk pertanyaan. Siapa tahu mungkin anda adalah layak untuk dibantu di bawah program Return to Work dan kembali bekerja semula. Akhir kata dari saya, look at the ability, not disability. Terima kasih. Silakan Encik Patro. Pesanan saya kepada penonton-penonton di luar sana, terutamanya majikan, bagi peluang kepada peserta Return to Work dan juga orang kurang upaya untuk bekerja. Sebenarnya mereka boleh bekerja. Yang pasti, you have to trust their ability, not disability. Dan akhirnya dipersilakan Encik Bandi. Nasihat saya kepada semua penonton di sana yang sama aktif dengan saya, mari kita sama-sama bersemangat untuk kasih sehat. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Betul. Kita mesti berusaha untuk sehat. Terima kasih. Terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini kerana sudi bersama dengan kita di episod ke-10 Return with Care dengan tajuk kisah kita, testimoni peserta Return to Work. Terima kasih juga kepada penonton yang bersama-sama kami sehingga ke akhir rancangan. Teruskan setia bersama kami di episod ke-11 dengan perkongsian yang lebih menarik dan jadikan Return with Care sebagai tontonan diri kita, keluarga kita dan masyarakat khususnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share di channel RTW Sokso bagi mengikuti episod Return with Care yang seterusnya. Layari juga laman sesawang dan media sosial kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Saya Nur Ifah binti Abdullah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam with care. We care, we manage. Pastikan anda tonton topik yang mengupas inovasi yang memperjuangkan kebajikan setiap pencarum Perkeso, khususnya kepada peserta Return to Work di episod yang ke-11 dalam program Return with Care yang berkisahkan topik inovasi strategik dan kesejahteraan sosial yang dikupas bersama dengan Puan Amy Baizura, panel yang berkarisma daripada Perancangan Strategik dan Kerjasama RTW pada 16 Disember 2022, hari Jumaat jam 8 malam di YouTube RTW Sokso.